Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Puji dan puja kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajmain. Selamat datang ke Aikim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebar kebaikan. Aikim pada malam ini telah masuk ke episod yang ke 375. Tahniah diucapkan kepada anda yang masih setia bersama-sama kita pada malam ini. Alhamdulillah. Rakan tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, yang mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat rakan-rakan kita daripada FB, Norgia, Abdul Manan, Ya Asma, Siti Zawiyah, Rozi, Rabia, Latifah, Rohana, Zulfi, Zainab, Aini, Rozi, Rohana, Kak Wan, Nuraisyah, Nadia, Hanawi, Jul Bujang, Darmawati, Fatimah, Rahmah, dan Umi Kalsum, Fauzi, Maimunah, Abdul Rahim, Aini Dahlan, Sabah clear ya. Jauh tu. Nurimah, Sarina Hasanah, Fatimah Ahmad, Rabi Abdul Aziz, Arina Omar, Asia Yusuf dan ramai lagi bersama-sama kita pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua. Isyania. Ni
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat datang semua. Apa khabar? Saya doakan semoga kita terus sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan, samping keluarga yang tersayang. Rakan-rakan, sahabat-sahabat. Baik, sebelum kita terus kepada info tajwid, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat kita. Kongsikan kepada semua sahabat-sahabat kita semua, agar lebih ramai yang dapat manfaat daripadanya, insyaAllah. Baiklah, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, mari kita lihat info tajwid kita pada malam ini berkaitan dengan pertemuan kita sebelum ni berkaitan dengan peringkat-peringkat penulisan Al-Quran. Dan semalam kita telah sama-sama bincangkan tentang penulisan potongan-potongan ayat pada zaman baginda Nabi SAW. Untuk peringkat yang kedua, kita masuk kepada penyalinan tulisan ayat-ayat Al-Quran ke dalam lembaran-lembaran Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, pada seperti mana kita sedia maklum, setelah wafat baginda Nabi SAW, para sahabat semua telah bersepakat untuk melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah yang pertama. Okay? So pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah, yang pada ketika itu berlaku pada tahun 11 Hijrah, yang mana pada dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Ramai yang terbunuh gugur syahid. Yang mana mereka ini menghafal Al-Quran, mereka ini menerima wahyu daripada baginda, maksud saya mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran daripada baginda Nabi SAW, yang mana pada ketika itu dalam peperangan Al-Yamamah ini dikatakan sehingga 700 orang penghafal Al-Quran telah syahid di dalam peperangan, rakan-rakan. So kalau tuan-tuan dan perempuan berada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, apa tuan-tuan akan buat? Pada ketika itu Al-Quran tidak ada. Hanya ada ayat-ayat Al-Quran yang ditulis pada lembaran-lembaran, ditulis pada kepingan-kepingan yang tidak dikumpulkan. Okey, maka peristiwa berlakunya peperangan itu, atas sebab itu, maka Sayyidina Umar Al-Khattab telah mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Kerana apa? Kerana dibimbangi Al-Quran akan terhafuz, Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai para qurra syahid. Dan pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq juga takut untuk melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh baginda Nabi SAW. Tetapi setelah beberapa kali ditekan oleh Sayyidina Umar kerana ini untuk kebaikan ummah, okey, maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Zaid bin Sabit untuk salin semula ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis, yang dihafal oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW dengan dibantu beberapa orang sahabat yang lain. Okey, maka terkumpullah Al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf, banyak kepingan, helaian-helaian. Okey, sebab itu ditulis untuk peringkat yang kedua ni, penyalinan tulisan ayat-ayat Al-Quran ke dalam lembaran-lembaran sahaja. Okey, pada lembaran-lembaran sahaja. Maknanya dikumpulkan semula ayat-ayat Al-Quran yang ditulis. Okey. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, suhuf, lembaran-lembaran suhuf tersebut disimpan di rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan apabila Sayyidina Umar Al-Khattab wafat pula, lembaran suhuf itu telah disimpan oleh Ummu Al-Mu'minin Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Kemudian barulah perginya ke peringkat yang seterusnya
iaitu peringkat Sayyidina Uthman bin Affan yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita esok hari insya-Allah. So rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah peri pentingnya penghafal Al-Quran ini pada zaman baginda Nabi SAW. Kerana apabila terbunuh di dalam peperangan, telah syahid mereka di dalam peperangan, ditakuti bahawa Al-Quran itu akan lenyap. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin untuk memelihara Al-Quran itu sendiri. Tapi atas usaha itulah sehingga kini alhamdulillah Al-Quran sampai ke tangan kita seperti mana yang kita lihat pada ketika ini. Okey. So cukup dulu untuk info tajwid pada penyalinan Al-Quran ke lembaran-lembaran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Esok insya-Allah jika diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu untuk kita bincangkan tentang pengumpulan pada zaman Uthman bin Affan pula. Okey. Baik, mari sama-sama kita lihat, kita beralih ke segmen seterusnya, Talaki Al-Quran, bacaan ayat suci Al-Quran. Adakah anda bersedia rakan-rakan? Pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama membacakan daripada muka surat yang ke-375. Ya, peperangan Al-Yamamah. 700 orang terbunuh syahid Zubaidah Talib. Ya, betul Baik, bersedia dengan Taranum Sabah. Hari ini muka surat 375 bermula daripada ayat 184 surah Asy-Syu'ara. Okey, muka surat Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 184 sehingga ayat 206. Ya, dengan Taranum Sabah. Okey. Kita punya Taranum pilihan ini pada malam ini adalah Taranum Sabah. Okey, kalau ada bersedia mari sama-sama kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita telah selesai sama-sama bacaan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-375. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang masih sama-sama kita sehingga ke penghujung bacaan ayat suci Al-Quran. Rakan, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni sekiranya ada sebarang pertanyaan, tinggalkan di ruang komen. Kita akan beri jawapan kiranya mampu untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Sementara itu saya mengucapkan mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan yang baru bersama-sama kita. Kita dalam IKIM ketika ini, interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebarkebaikan. Setiap malam jam 10 malam kita sama-sama membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan keberkatan. Baik rakan-rakan, kalau tak ada sebarang pertanyaan, sampai di sini dulu kita punya pertemuan. Kita jumpa lagi seperti biasa malam besok jam 10 malam dalam IKIM #sebarkebaikan. Saya mengundur diri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.